Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bersama Ustazah Salina. Murid-murid, mungkin ini satu situasi atau fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita. Sedih kan jika ada ahli keluarga kita, sama ada ayah, anak-anak atau kita sendiri yang tidak mahu bekerja walaupun dalam keadaan sihat. Murid-murid, tahukah kamu apakah pekerjaan para nabi? Antara pekerjaan para nabi dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk menyara kehidupan keluarga termasuklah Nabi Adam sebagai petani, Nabi Idris sebagai tukang jahit, Nabi Musa alaihi salam penternak kambing, Nabi Daud pula sebagai tukang besi, Nabi Zakaria tukang kayu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi pengembala kambing dan juga peniaga. Baiklah murid-murid, apakah tajuk yang kita nak pelajari pada kali ini? Ya, kemuliaan berdikari. Ya. Dalam pelajaran 9, pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4. InsyaAllah murid-murid sudah bersedia semuanya. Mari kita mulakan dahulu dengan membaca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Riwayah Al-Bukhari. Murid-murid, buatlah ulang kaji latihan membaca hadis ini dengan betul dan lancar. Seterusnya, mari kita fahamkan maksud hadis ini. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi. Jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggung di atas belakangnya untuk dijual, khairul lahu min an yas'ala ahadan. Pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang. Fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Baiklah murid-murid, dalam hadis tadi Rasulullah ada menyebut tentang kayu api. Murid-murid pernah tengok tak kayu api? Ya, ini seberkas kayu api dan kayu api digunakan sebagai bahan api untuk memasak. Pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengutip kayu api dan menjualnya adalah lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Mungkin dalam konteks kita sekarang tak ada lagi dah orang mengutip kayu api, ya. Kerana bahan untuk memasak sudah menggunakan elektrik, gas, ya. Mungkin dalam fenomena kita sekarang, dalam situasi kita sekarang ialah mengutip tin, ya, untuk menyara hidup. Ini adalah lebih baik, ya, lebih halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin di pandangan manusia mungkin agak berbeza. Baiklah murid-murid, apakah maksud berdikari? Maksud berdikari ialah berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Cuba murid-murid perhatikan. Ada bayang-bayang dan apa berlaku kepada bayang-bayang ini apabila tiada cahaya ataupun dalam keadaan gelap. Ya. Don't depend too much on anyone in this world because even your shadow leaves you when you are in darkness. Ya, walaupun bayang-bayang kita yang hampir dengan kita juga akan meninggalkan kita apabila kita berada dalam kegelapan. Jadi, jangan bergantung kepada manusia. Sebaliknya, bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia dan yang memberikan rezeki kepada manusia. Jadi, boleh murid-murid ulang lagi sekali. Maksud berdikari ialah berusaha sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Okey. Seterusnya, mari kita lihat antara konsep berdikari dalam Islam. Yang pertama ialah menggunakan potensi diri ke arah perkara bermanfaat.
Murid-murid, kita ada banyak potensi diri. Murid-murid ada banyak kekuatan, kehebatan. Sama ada kemahiran berkomputer, kemahiran dalam seni, kemahiran dalam sukan. Apa sahaja kemahiran-kemahiran yang kita ada, gunakanlah untuk ke arah perkara yang baik dan bermanfaat. Baik untuk diri kita dan juga bermanfaat kepada orang lain. Seterusnya antara konsep berdikari ialah bebaskan diri daripada bergantung kepada orang lain, ya. Maksudnya tidak bergantung kepada orang lain. Kita mesti jadi berani, jangan takut, ya. Mesti ada kepimpinan dalam diri kita, ya, mampu memimpin diri kita. Tidak terpengaruh dengan perkara-perkara lain. Ada jati diri dan kita tidak menunggu-nunggu untuk disuruh. Kita akan lebih proaktif, ya. Okey, seterusnya konsep berdikari. Antara konsep berdikari ialah meyakini kemampuan diri dalam melakukan tugas, ya. Kita yakin kita boleh dan juga kuatkan semangat kita untuk lakukan sesuatu dan kita usaha sehingga jaya. Okey, ini juga adalah antara konsep berdikari. Seterusnya, konsep berdikari seterusnya ialah berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan potensi diri, keluarga, masyarakat dan negara. Bagaimana kita ingin meningkatkan potensi diri kita? Ya, melalui ilmu. Teruslah menuntut ilmu, pelajarilah apa sahaja ilmu yang boleh meningkatkan kualiti diri kita, keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, konsep berdikari yang seterusnya ialah sentiasa berusaha gigih untuk menyara kehidupan. Ya? Sentiasa berusaha gigih untuk menyara kehidupan. Dan cuba kita buat rumusan konsep berdikari tadi. Okey, murid-murid dah bersedia. Apa dia? Yang pertama, menggunakan potensi diri ke arah perkara bermanfaat. Yang kedua, membebaskan diri daripada bergantung kepada orang lain. Ketiga, meyakini kemampuan diri dalam melakukan tugas. Dan keempat, berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan potensi diri, keluarga, masyarakat dan negara. Serta yang kelima, berusaha gigih untuk menyara kehidupan. Baiklah murid-murid, apakah kelebihan yang boleh kita dapat apabila kita berdikari? Kita mulakan dengan A, E, P, M. A untuk aspek agama, iaitu agama akan dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Aspek ekonomi, mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal sebab kita berusaha sendiri, kan? Aspek pendidikan, melahirkan modal insan yang berkemahiran, ya, yang mampu meningkatkan potensi dirinya. Aspek masyarakat pula, memperkasakan masyarakat agar berdaya saing dan dapat memajukan hidup masyarakat. Baiklah murid-murid, apakah pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini? Kita hendaklah memandang mulia pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit, ya. Dan kita hendaklah menjauhi perbuatan meminta-minta demi menjaga maruah diri, ya. Terjejas menjatuhkan maruah diri kalau kita hanya meminta-minta sebab orang tidak suka kalau kita bersikap meminta-minta. Seterusnya kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapat pendapatan yang baik. Dan kita hendaklah membantu orang yang susah agar hidup kita diberkati. Alhamdulillah murid-murid, mari kita amalkan, ya, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya berbunyi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah untukku dengan rezeki yang halal tanpa yang haram dan tidak bergantung kepada rezeki daripada sesiapa selainmu. Seterusnya, kita amalkan juga doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakan aku memohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Mari kita tingkatkan potensi diri agar kita mulia dengan berdikari.
Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.